Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Dawson untuk pastikan sahih edisi hari ini 8 Mac 2021 dan saya memilih untuk memakai baju berwarna ungu bagi meraihkan sambutan Hari Wanita Sedunia yang disambut hari ini. Dan saya untuk awal ini ingin mengucapkan selamat Hari Wanita kepada semua wanita di luar sana. Dan tugas saya untuk pastikan sahih hari ini untuk segmen yang pertama, pastinya kita ingin memaklumkan kepada anda berita-berita yang tidak benar yang kebanyakannya dimuat naik di portal sebenarnya.my. Dan antara yang pertama kita ingin kongsikan kepada anda di mana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ tidak pernah mengeluarkan sebarang risalah seperti mana yang tertera di kaca TV anda. Saya percaya, ramai yang percaya berkenaan dengan laporan ini, yang mana kalau kita lihat laporannya adalah bersifat tidak mengikut format yang betul dan ini sudah tentu adalah perkara yang tidak benar. JPJ dalam kenyataannya bahawa mengatakan kenyataan ini ataupun risalah ini tidak pernah dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Namun dalam masa yang sama, JPJ mengingatkan orang ramai untuk sentiasa mematuhi peraturan jalan raya bagi mengelakkan sebarang masalah. Baik, turut dari portal sebenarnya.my, larangan untuk membuat pernyataan awam yang bukannya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini yang kita khawatir kerana laporan-laporan ini telah pun disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab berkenaan dengan infografik larangan membuat pernyataan awam yang dikeluarkan oleh KKM seperti mana yang tertera di kaca TV anda. Inilah yang kita khawatirkan dan menjadi tanggungjawab saya dipastikan sahih untuk memaklumkan kepada anda. Baik, dan ini masih lagi menjadi kekeliruan dalam kebanyakan pihak berkenaan dengan perjalanan rentas daerah ataupun negeri melibatkan mereka yang memerlukan perjalanan daripada syarikat mereka atau pejabat mereka daripada kawasan PKPB ataupun PKPP. Berikut kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan syarikat di kawasan PKPB dan juga PKPP tidak memerlukan surat kebenaran MITI untuk beroperasi. Pekerja hanya memerlukan surat majikan atau pas pekerja untuk menyokong pergerakan mereka. Jadi kita harapkan supaya makluman ini dapat memberikan penjelasan kepada anda. Dan setelah pelaksanaan PKPB dilaksanakan bermula 5 Mac lalu, kita menyaksikan bahawa PKPB dan juga PKPP sudah dilaksanakan dan lebih banyak sektor-sektor telah pun dibuka dengan syarat prosedur operasi standard yang ketat telah pun dilaksanakan. Antara yang terkini adalah sukan dan rekreasi. Kami kongsikan kepada anda antara yang dibenarkan dan apa yang dilarang. Jadi anda perlu mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan supaya tiada lagi jangkitan-jangkitan susulan COVID-19 dalam negara. Baik, seterusnya, ini adalah perkara penting juga berkenaan dengan vaksin COVID-19. Kita sedia maklum bahawa bekalan vaksin COVID-19 hanya dibekalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Jawatan Kerja Khas Bekalan Vaksin JKJAV Kebangsaan yang dipengerusikan oleh YB Khairi Jamaluddin. Tidak ada vaksin COVID-19 dijual secara dalam talian. Seperti mana anda dapat saksikan, perkara ini telah pun tular beberapa hari yang lalu di mana ramai juga yang sudah pun tertipu dengan pembelian vaksin COVID-19. Ianya akan diberi percuma mengikut fasa-fasa tertentu. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah mendaftarkan diri anda melalui aplikasi MySejahtera ataupun dengan cara lain yang telah pun disediakan oleh JKJAV. Baik, bercakap berkaitan dengan vaksin juga, apa yang anda perlu lakukan jika anda sudah mendapat temu janji untuk penerimaan suntikan vaksin COVID-19. Ini persediaan-persediaan yang anda perlu lakukan sebelum anda tiba di pusat pemberian vaksin COVID-19. Terdapat 7 cara yang kami kongsikan kepada anda. Jadi sila perhatikan betul-betul apa yang anda perlu lakukan. Anda perlu turun dan juga mengaktifkan serta mengemaskini maklumat peribadi anda di dalam aplikasi MySejahtera. Dan yang paling penting, anda perlu membaca syarat-syarat dan juga persetujuan sebelum anda disuntik vaksin COVID-19. Baik, seterusnya pengecualian bayaran ujian COVID-19 kepada pelajar IPT. Ini penting kerana ramai yang salah faham dan juga salah informasi berkenaan dengan bayaran ujian COVID-19 dan ini telah pun dijelaskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa pengecualian bayaran ujian COVID-19 kepada pelajar dan keputusan ini diambil secara usaha kerajaan untuk kekang penularan COVID-19 dengan mewajibkan pelajar jalani ujian pengesanan COVID-19 sebelum memulakan sesi pengajian.
Baik, seterusnya perkembangan berkenaan dengan KWSP iaitu pengoperasian cawangan KWSP seperti mana yang dapat saksikan di sini bahawa semua cawangan KWSP bermula hari ini 8 Mac 2021 bermula jam 8.30 pagi sehingga 4 petang melibatkan semua penghidmatan. Dan juga masih lagi bercakap berkenaan dengan KWSP iaitu pindaan air sinar. Ini adalah maklumat penting juga kepada anda. Banyak persoalan berkenaan dengan perkara ini iaitu salah tarik amaun semasa permohonan asal dibuat. Amaun yang dipilih bukan amaun kelayakan maksimum anda. Ini persoalan yang sering bermain. Jadi bermula 8 Mac anda boleh meminda amaun satu kali sahaja. Ingat, satu kali sahaja. Dan anda dapat saksikan, itulah dia wanita yang kalau anda buka air sinar, inilah wanita yang akan memberi peringatan kepada anda. Jadi sila perhatikan betul-betul syarat dan juga perkara-perkara yang ditetapkan oleh KWSP. Baik, seterusnya pelan pemulihan usahawan dan koperasi juga infografik yang kami kongsikan kepada anda sejak penularan COVID-19 awal tahun lalu. Inilah yang kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan pemulihan. Fasa pertama melibatkan Mei hingga Disember 2020 dan juga fasa kedua bermula Januari hingga Mei 2021 dengan peruntukan 171 juta bagi fasa pertama kepada 138 penerima manfaat ataupun bersamaan dengan 96.52% Bumi Putra dan juga 117.1 juta pada tahun dan juga fasa yang kedua seperti mana dapat saksikan di kaca TV ketika ini. Baik, banyak lagi laporan akan menyusul dalam segmen berikutnya. Pastikan Sahih berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Laporan berikutnya. Jawatankuasa Pelaksanaan Pembangunan Negara bakal memantau setiap projek di bawah Kerajaan Persekutuan pada tahun ini berjalan mengikut perancangan serta penjadualan yang ditetapkan bagi merancangkan semula ekonomi pembangunan negara. Menteri Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, pemantauan itu bagi memastikan projek pembinaan termasuk di bawah rancangan Malaysia ke-11 tidak tergendala walaupun ketika negara dilanda penularan COVID-19. Dan tujuan kita KSN lah supaya mengurangkan tahun 2021 ni tidak ada, ialah kita di mana boleh kita tak mau ada kelewatan dalam, kerana kesan pengganda projek-projek pembangunan cukup besar ya. Apabila adanya projek ini maka ada perbelanjaan, ialah kesan kepada ekonominya, daripada sektor pembinaan simen lebih laku, pekerja boleh kerja, perniagaan sekitarnya boleh berkembang, jadi kesan pengganda cukup besar. Itu sebabnya penting kita gerakkan projek-projek pembangunan. Malaysia sedia meneruskan pencarian semula pesawat MH370 yang hilang sejak 7 tahun lalu. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, kerjasama ketiga-tiga pihak dengan Kerajaan Australia dan juga China boleh dilakukan bagi menjejaki semula lokasi pesawat dinaiki 239 penumpang dan kru berkenaan. Beliau berucap di sidang media sempena memperingati 7 tahun peristiwa hitam kehilangan pesawat malang berkenaan yang mengorbankan 239 penumpang termasuk anak kapal. 3 tahun lalu, ketiga-tiga negara sepakat menangguhkan operasi pencarian pesawat sehingga mendapat maklumat sahih dan bukti kukuh yang baru. Setakat ini, usaha pencarian telah pun meliputi seluas 112,000 kilometer persegi. Dalam misi pencarian sebelum ini, kerajaan Malaysia, Australia dan China tidak pernah berkira untuk mengeluarkan perbelanjaan dan sumber tenaga dalam usaha kolektif mencari MH370. Tujuan kita hanya satu, iaitu untuk mencari dan mendapatkan jawapan di mana hilangnya pesawat ini. Bekalan air di ketiga-tiga empangan di Melaka dijangka mampu bertahan sehingga September depan, susulan cuaca panas dan kering sejak beberapa bulan lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mak Ali bagaimanapun berkata, hujan lebat sejak petang semalam juga dilihat membantu meningkatkan paras air di empangan berkenaan. Setakat ini paras air di empangan Durian Tunggal, Alur Gajah berada pada tahap 70.6%, empangan Jus Jasin 84.1%, manakala empangan Asahan Jasin pada paras 99.9%.
Tapi Alhamdulillah, saya selalu sebut, saya minta setiap kali saya pergi mana-mana di masjid di surau, saya minta ke kita dalam kita semua ni rakyat kita doa. Kita minta supaya Allah Ta'ala limpahkan hujan, rezeki, penuhi umpangan kolam tadang kita melalui sungai-sungai dan sebagainya. Saya bersyukur daripada semalam hujan, dah lama tak hujan. Dan saya pun baru lepas belanja tadi bersama anggota bomba minta kita buat majlis bacaan Yasin tahlil, di samping itu kita buat solat je. Never without fail. Tenaga Nasional Berhad TNB menjangka kadar penggunaan bekalan tenaga elektrik khususnya melibatkan sektor industri akan kembali meningkat tahun ini. Tahun lalu, kadar penggunaan bekalan elektrik melibatkan sektor industri turun antara 4 hingga 5% berbanding tahun sebelumnya. Pengerusi TNB Datuk Seri Mazir Khalid berkata, penurunan tersebut disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 yang menyebabkan sektor berkenaan tidak dapat beroperasi. Ia sekaligus turut menjejaskan pendapatan keseluruhan syarikat utiliti negara tahun lalu. Ya, sebab bila dalam keadaan pandemik, semua perniagaan, especially yang the first MCO, yang April, Mei, Jun, yang itu kalau semua shutdown, semua ditutup, jadi mana ada penggunaan bekalan elektrik? Mana dia jadi dia rundown, dia turunlah penggunaan bekalan elektrik. Kalau hotel tutup, kilang tutup, semua kedai-kedai biasa pun tutup, jadi tak ada penggunaan bekalan elektrik. Jadi ini cuma di rumah je lah. Di rumah ni dah lebih guna sebab semua orang duduk kat rumah. InsyaAllah tahun 2021 ni dia akan ada peningkatan balik penggunaannya. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS menyerahkan lebih 8 tan ayam sejuk beku kepada Zoo Negara. Ia melibatkan hasil rampasan dari Disember 2020 hingga Januari lalu dengan nilai lebih RM66,000. Ia sekaligus dapat memastikan bekalan makanan kepada haiwan di Zoo Negara mencukupi. Ketua Pengarah MAKIS Saiful Yazan Alwi berkata, kesemua ayam sejuk beku itu dirampas semasa cubaan membawa masuk dari negara jiran melalui pengkalan haram tebing Sungai Golok di sekitar Rantau Panjang. Selalunya pelumpasan ini kita akan lupa sama ada secara tanam, bakar dan kita musnahkan. Tapi oleh kerana kita dapati barang ini didapati fit to eat by animals dan kita serah kepada Zoo Negara dan harapan kita dapat membantu Zoo Negara untuk kos operasi yang semakin meningkat. Baik, perkembangan seterusnya. Tahap kemajuan keseluruhan pembinaan projek laluan Rel Pantai Timur ataupun ECRL yang dijangka siap pada tahun 2026 kini telah mencapai 29%. Pengerusi Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, tempoh masa projek tersebut masih panjang dan beberapa isu utama belum dapat diselesaikan. Antaranya melibatkan pengambilan tanah serta pembersihan kawasan. Beliau ditemui selepas melawat tapak projek rumah keluarga Angkatan Tentera di Jeli. Kita ahead of time juga, 1% di hadapan. Dan yang paling kritikal ialah kerana kita memerlukan kelulusan kerajaan. Kita ada 3 section A, B, C, bermula dari Kota Baru sampai ke Port Klang. Yang Selangor kita masih menunggu kelulusan kerajaan negeri lah. Dan sekiranya kelulusan dapat kita capai, maka keseluruhan projek ini akan dapat kita laksanakan speed up dengan untuk memastikan ianya tak lari pada jadual kita lah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menganggap peluang yang diberikan kepada beliau untuk menunaikan ibadat umrah pada awal pagi Ahad sebagai keistimewaan peribadi. Sebaliknya, menyifatkan ia suatu amanah untuk berusaha sedaya upaya agar lebih ramai umat Islam di Malaysia dapat kembali ke bumi Mekah. Perdana Menteri berkata beliau memahami kerinduan umat Islam khususnya di Malaysia untuk kembali ke Tanah Suci dan kerinduan itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Beliau kini berada di Arab Saudi bagi lawatan rasmi 4 hari atas undangan Raja Arab Saudi yang juga penjaga 2 masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Malaysia komited untuk berganding bahu dengan negara Commonwealth lain dengan memperkukuhkan kerjasama dalam beberapa bidang keutamaan. Wisma Putra dalam perutusan sempena Hari Commonwealth 2021 hari ini menyatakan bidang keutamaan itu terdiri daripada langkah mempromosi takbir urus baik, menangani kesan sosial dan ekonomi akibat pandemik COVID-19, pembangunan lestari,
isu alam sekitar, belia, pendidikan serta pemerkasaan wanita. Tahun ini Rwanda akan menjadi tuan rumah mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth ke-26 ataupun COGM pada Jun 2021 di Kigali dengan tema menyampaikan masa hadapan bersama tersaling hubung, berinovatif dan mengubah. Baik, ini sedikit maklumat berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di Putrajaya. Biarpun telah diletakkan dalam status PKPP, Polis Diraja Malaysia PDRM telah maklumkan sekatan jalan raya ataupun FJR di sekitar Putrajaya masih diteruskan. Menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner Muhammad Fazli Ali, selain operasi itu, pemeriksaan secara rawat juga akan dijalankan dari semasa ke semasa. Tambah beliau, polis meneruskan kawalan berikutan masih ramai yang keliru berhubung kawasan berdekatan Putrajaya tetapi terletak dalam daerah lain. Contohnya, pusat membeli belah IOI City Mall dan Cyberjaya adalah di bawah daerah Sepang. Manakala Presin 1 hingga Presin 20 terletak di bawah Putrajaya. Baik, seterusnya, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM komited untuk terus melaksanakan inisiatif di bawah Jalinan Digital Negara ataupun Jendela tahun ini bagi memantapkan tahap kesaling hubungan serta kualiti perkhidmatan komunikasi terutamanya era pasca COVID-19 dalam menggerakkan ekonomi digital. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata, sasaran yang ditetapkan tahun ini adalah menyediakan sambungan talian tetap untuk 7.5 juta premis, meluaskan liputan 4G ke 96.9%, kawasan berkependudukan, meningkatkan kelajuan purata jalur lebar mudah alih kepada 35 MB sesaat dan mengalihkan semua spektrum 3G kepada 4G. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM sedang menyiapkan kertas kabinet berkaitan Undang-Undang Anti-Buli Siber. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata, walaupun Malaysia mempunyai undang-undang lain berkaitan keselamatan siber, namun negara belum mempunyai undang-undang khusus bagi menangani isu buli cyber. Baik, seterusnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC pada Ahad menyenaraikan premis seni, budaya dan warisan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang dibenarkan beroperasi. MOTAC menerusi kenyataan memaklumkan premis terlibat termasuk muzium, perpustakaan, galeri seni, pusat atau kampung seni warisan budaya serta persembahan budaya dan lain-lain akan beroperasi mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Majlis Keselamatan Negara MKN sebelum ini menetapkan aktiviti dan premis pelancongan di kawasan PKPB dibenarkan beroperasi dengan 50% kapasiti premis dan mematuhi penjarakan fizikal serta mewajibkan pemakaian pelitup muka manakala di kawasan PKPP sekurang-kurangnya mematuhi penjarakan fizikal. Baik, pastikan saya berehat sekali lagi kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Sebelum kita berpisah, ingin kami kongsikan kepada anda, ini dia sambutan Selamat Hari Wanita Sedunia dan juga kami daripada Warga Kerja Jabatan Penyiaran Malaysia dan juga Warga Kerja ATM ingin mengucapkan Selamat Hari Wanita Sedunia dengan temanya Wanita Wajar Negara, Wanita Bangkit Mendepani Cabaran. Satu tema yang cukup hebat untuk menggambarkan kehebatan wanita dalam tempoh yang mencabar kini. Dan untuk bercakap berkenaan dengan Hari Wanita juga, malam ini episod eksklusif bersama dengan Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan juga Nur Fadilah Muhammad Nizar, Pengasas Persatuan Pemerkasaan Wanita Intelektual Johor Jiwa, bercakap berkenaan dengan Wanita Bangkit Mendepani Cabaran. Itu tema yang kita gunakan untuk sambutan Hari Wanita pada malam ini. Pastikan anda menonton dengan memakai baju berwarna ungu. Seterusnya, tahniah kami ucapkan kepada pasukan beregu muda wanita negara Pearly Tan dan M. Tinah di atas kejuaraan
terbuka Switzerland. Dan ini adalah satu kejayaan untuk negara kita dan kita perlu memberikan sokongan penuh kepada kejayaan ini. Baik, seterusnya Karnival Kejaya Agri-Commodity 2021 walaupun dalam tempoh PKPB ianya dijalankan secara dalam talian melalui aplikasi Webex dan anda boleh ikuti syarat-syarat dan juga informasi yang telah tertera di kaca TV anda untuk maklumat lanjut. Baik, seterusnya pertandingan Creative Light Hacks TIP ataupun TIPS sempena sambutan Hari Wanita 2021. Syarat-syarat penyertaan seperti mana yang tertera di kaca TV anda. Jadi sila rebut peluang ini kerana hadiah yang ditawarkan adalah menarik untuk anda perolehkan. Baik, seterusnya pemilihan para jurid muda TLDM seri 222/2021. Ini adalah satu iklan untuk anda bagi mereka yang mencari peluang pekerjaan dan sebagainya. Inilah dia peluang untuk anda di Pangkalan Udara Butterworth bermula 6 hingga 8 Mac 2021, di Kamp Desa Pahlawan Kelantan 23 hingga 26 Mac 2021 dan juga senarai-senarai seperti mana yang tertera di kaca TV anda. Kalau anda tidak sempat untuk melihatnya, anda boleh ambil gambar dan saksikan kemudian. Baik, seterusnya Virtual Career Fair for Women in conjunction with IWD 2021 ataupun International Women Day 2021, wanita bangkit mendepani cabaran. Jadi ini adalah acara-acara yang dijalankan pada 9 dan 10 Mac 2021 secara dalam talian mengikut keadaan semasa. Baik, seterusnya mengikuti perkembangan semasa juga RTM kini boleh anda boleh mengikuti RTM kini di aplikasi TikTok. Jadi anda perlu mengikuti akaun TikTok ini iaitu Radio Television Malaysia ataupun RTM itu seperti mana tertera di kaca TV anda. Jadi akaun TikTok ini adalah bertujuan untuk kita mengikuti perkembangan generasi masa kini. Jadi jangan lupa untuk klik button follow. Baik, seterusnya bercakap berkenaan dengan aplikasi juga. Ini dia aplikasi yang paling banyak digunakan oleh rakyat Malaysia. Baik, kalau kita saksikan carta di skrin TV anda, ini dikeluarkan oleh Hotsuite ataupun usahawan, di mana WhatsApp mencatatkan penggunaan paling banyak di Malaysia, diikuti Facebook, di tangga ketiga Twitter dan juga di tangga keempat Instagram. Jadi, kesemua platform ini adalah dikeluarkan oleh sumber yang sahih. Jadi inilah dia penggunaan paling banyak di Malaysia. Baik, seterusnya. Ini juga penting untuk anda kita kongsikan berkenaan dengan cuaca semasa iaitu gelombang haba yang berlaku. Kebiasaannya pada fasa akhir monsun timur laut sehingga awal peralihan monsun iaitu Februari sehingga kepada pertengahan April. Walaupun anda menyaksikan beberapa kawasan dilanda ribut ataupun hujan lebat kebelakangan ini, namun gelombang haba tetap berlaku di kawasan-kawasan yang dinyatakan di sini adalah Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Utara Perak, pedalaman Kelantan, Utara Terengganu dan juga pedalaman Pahang. Ini akan menyebabkan jerebu, kemarau, kebakaran hutan dan juga pengurangan paras air di empangan. Dan apa yang saya ingin pentingkan kepada anda, jangan lakukan pembakaran terbuka. Baik, Hebahan tadi mengakhiri pastikan sahih untuk edisi hari ini. Teruskan mendaftar diri anda sebagai penerima vaksin COVID-19 yang kini telah pun disahkan melebihi angka 3 juta pendaftar. Jadi kita mengharapkan lebih ramai rakyat Malaysia untuk mendaftarkan diri anda. Jangan takut, jangan khawatir kerana vaksin yang kita terima adalah selamat dan suci. Dan anda boleh saksikan perkembangan terkini penerimaan vaksin dan juga banyak lagi vaksin yang akan mendarat di bumi Malaysia untuk memenuhi keperluan rakyat kita. 80% adalah sasaran kita untuk membentuk imuniti kelompok. Baik, terima kasih kepada anda semua menonton pastikan sahih hari ini. Selamat Hari Wanita kepada semua. Jaga diri anda, lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi.